Nothing. Kau sama je dengan pakcik yang berborak kosong dekat warung kopi tadi. At least pakcik tu minum kopi. Ya, sebenarnya secara jujurlah aku tak plan untuk mengundi. Bagaimanapun tetap parti tu juga yang menang keesokan harinya dengan cara yang lain. Aku janji macam tu hari tu kan. Tapi tak apalah, aku abaikan janji ni sebab aku nak buat benda lain pula. Macam buat kerja bodoh kan. Bergaduh dalam grup. Lepas tu sudahnya dekat hujung cerita tu, yang bergaduh dengan aku tak pergi mengundi pun. Yang kau Sebab bagi aku tak setuju dengan pendapat yang kata kalau kau faham politik atau kau berminat politik, kau adalah orang pandai. Not necessarily. Politicians ramai je bodoh. Ada kawan aku, dia kata kat aku dia pernah dapat job cyber trooper satu hari 1,000 weh. Ya, aku macam patutlah orang sanggup jadi cyber trooper tu. Betul. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Hizman Huze. Dan kita ada sebelah ni ada Hanan. Hai. Okay, lepas tu kita ada Zul. Okay, TTYL. Kalau rupa dia masuk dalam YouTube, rupa dia macam mana? Kalau ada support, kalau views dia tinggi, kita letaklah dekat YouTube. Buatlah siri baru pula TTYL selain daripada Uncle Sister. Korang kan suka tengok kita orang dum bebel. Ni nama bebel dah ni. So disclaimer dia dekat sini adalah macam because we give our opinion, please understand this is a personal opinion. Betul. And it is not intentionally to give negative effect kepada mana-mana individu. Selamat kembali ke podcast TTYL Talk to you later bersama saya Nel Hanan. Dan bersama saya hari ni sangat special. Kita ada Zuzamir dan yang ni cakap sendirilah. Hai, apa khabar semua? Korang akan perasan audio kita orang ni macam lain macam clear dia. Betul. Sampai ke Asma si Hanan ni boleh dengar kahak dia. Oh guys, by the way, saya kena address satu perkara. Saya hari ni sebenarnya saya baru habis kuarantin COVID variant XBB. Aku tak tahu nak tepuk ke tak. Cara kau announce tu macam Aku macam bila aku baca news variant XBB. pada anda yang sedang menonton TTYL ni dalam bentuk visual yang Hiz letak dalam YouTube, selalunya Hiz yang akan buat mukadimah, Hiz yang kontrol. Tetapi sebab TTYL ni adalah tuan tanah dia kat situ, maka dengan itu moderator pada kali ini dan siri ini adalah Hanan. Jadi maafkanlah saya kan. Sebab janganlah compare saya dengan Hiz. Saya ni orang belakang tabir. Prefer abang Hiz lah. Lagi dia senyap lah. So there is a reason why we do, I think, this issue ataupun topik. Walaupun politik ni aku sebenarnya tak suka sangat nak highlight because for me it's something that is not for everybody. Betul. Topik politik ni is not for everybody. Betul. Tetapi even the topic is not for everybody, but politik is interested in everybody. Engkau punya your wellness, your well-being, kau punya gaji, engkau punya minimum wage, kau punya kesihatan mental, kau punya kepala otak. Masa PKP yang mengganggu kita punya kesihatan mental, orang yang buat polisi ni lah kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Yang gila siapa kita? Aku rasa banyak orang tak minat. Budak-budak macam bila kau tengok politik, kau selalu akan tengok macam pakcik-pakcik bersembang. Cerita kat kedai kopi, inilah mengundi lah, apalah bla 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 bla. Kau rasa macam politik ni macam apalah ni sembang orang tua. Aku tak nak lah, aku budak hip siot, aku tak nak dengar benda-benda ni. Kau sendiri membuat kezaliman atas diri kau sendiri sebab kau kena faham. Orang politik dan keputusan politik mempengaruhi pelbagai aspek hidup kau. Macam kau cakap tadi kan, as simple as macam harga beras, kan? Macam hari tu ayam tak ada. Ini kerja pemimpin, kerja politik. Kalau kita pilih orang yang tak kompeten, yang lebih bagus daripada kita, jadi kita akan dapat keputusan-keputusan bodoh lah. So jangan fikir macam hanya kerana politik ni macam bak kata Zul tadi lah, ini adalah perbualan pakcik-pakcik dekat warung kopi apa semua. Okay, pertama sekali saya setuju kalau korang mempunyai persepsi negatif kepada pakcik-pakcik dekat warung kopi yang berborak politik tu. Sebab sudahnya aku pun tak suka diorang bercakap bukan main, keluar tempias Ailio apa semua tu pasal politik kan. Tapi sudahnya kau borak kat situ, habis kat warung kopi je. Okay, pertama sekali memang betul. Yang kedua, kalau kau tak suka dengan persepsi yang begitu, kau hanya borak kat kedai kopi tapi you don't make any significant change to the society, kau buat apa? Kau buat apa? Kau buat apa? Kau buat apa?
Kau kalau follow aku punya social media, you know that I do something with the society that I do. In fact, kita orang yang buat dekat sini pun buat content tentang politics, berbincang tentang politik. We are educating. We are doing something about this. This is not a bunch of people borak kosong macam kat warung kopi. Dan aku nak tambah dari segi berkait dengan semua aspek kehidupan kan. Kau ambil pandangan Islamik basic pun. Ya. Islam ada politik. Ada. Piagam Madinah. Ada. You know? Ada politik, betul. So dari dulu memang sistem pemerintahan Islam sendiri ada politik di situ. Semua aspek kehidupan lah sebenarnya kan. Ya, kalau tak payah pergi jauh, pergi tempat kerja kau. Ya, kat kerja tempat office pun ada politik. Alah, jangan cerita politik lah. Cerita ni kat rumah kau. Kau masa tu kau budak. Kau nak bersikal. Kau takut cakap kat bapak kau kan. Kau pergi jumpa mak kau. Gunakan mak sebagai proksi untuk minta basikal pada bapak. Itu berpolitik. Itu politik. Itu berpolitik. So macam kalau orang yang dah berkahwin nanti pun politik antara suami dan juga isteri pun ada. Betul, kena main politik lah. Ya. Perlukah saya mengundi? Oh God. Kita ada kehadiran pengundi-pengundi baru kan. Dah sekarang umur 18 tahun dah boleh mengundi kan. Betul. Yes. Betul. So secara ringkas Selamat lah, datang bukan ke lima. alam dewasa adik-adik. Alah. Aku nak dengar pendapat korang ke? Ini pesanan sebagai seorang yang dewasa. You punya pilihan bukan pilihan mak ayah kamu ya. Betul. Kamu mempunyai hak kamu sendiri untuk memilih siapa saja yang kamu nak. Sebab macam kalau aku dulu, my decision, macam my parents is trying to dictate who I choose my leader during my PRU. Betul, undi lah ni kan. Undi lah ni. At least kurang-kurangnya nanti kurang-kurangnya dia Melayu, kita kena support Melayu. Ambil kau tahun ni parlimen aku je ada 5 orang Melayu, nak vote siapa? Kan. So tiba tetap bitter kan. Ramai sangat orang dalam satu parlimen. Itulah. Okay. Zul? Kalau nak mandi, pertama carilah teluk, kedua carilah pantai. Kalau nak cari pemimpin, yang pertama cari yang elok, yang kedua cari yang pandai. We are talking to orang umur 18 tahun, 20 tahun. Okay. Ini adalah persoalan bila orang nak undi. Kenapa aku kena undi? Of course lah, bila aku nak mengundi sebab satu, very obvious to exercise my right lah. Sebab bila kau tak undi, itu juga dikira sebenarnya kan. Sebab ada tempat tu boleh menang, bukan menang majority, menang minority. Tapi itu adalah aku seorang yang cakna. Bagaimana dengan orang lain yang tak cakna? So aku maybe korang ada pandangan bagi kumpulan-kumpulan ni yang tak nampak kepentingan untuk mengundi. Okay. Masa Hanan bagi tahu topik ni dekat aku, macam sebenarnya secara jujur lah, aku tak plan untuk mengundi. Dan aku tak nak untuk mengundi because aku dah tak ada sebab untuk mengundi dah. Okay, pertama sekali aku nak bagi disclaimer. Ini adalah pendapat peribadi yang mana ianya bukan mengusulkan untuk korang buat benda yang sama macam aku. Tetapi I will give me time to explain. Jangan jangan terus jam to conclusion, lepas tu kau masukkan bahagian ni je dekat TikTok. Aku pukul kau lagi. Kau sabar. Jangan bahagian ni make it to the headline. Ya. Huzi tidak mau mengundi. Bukan, sabar kejap. Okay, pertama sekali kenapa? Masa aku pergi to GE14, I have a very clear mission in my mind as a pengundi, which is untuk make sure yang YMDB punya perpetrators tu tak jadi the government lah. Tak jadi the government. Itu my. Tetapi which motivation ramai orang juga. Ya, betul. Sangat menjadi motivation kepada ramai orang. Tetapi bila kita dah go through parti lain menang masa GE14 tu, lepas tu peralihan kuasa sebanyak 3 kali. Kita ada Tun Mahathir, lepas tu kita ada Muhyiddin Yassin, lepas tu kita ada Ismail Sabri. So itu adalah buktinya macam mana sekalipun we want our leaders to be accountable to their action, dan the only time that we held them accountable during the action is during PRU, during general election. Pun they are not hold accountable. Diorang ni ada kes rasuah. Aku tak nak diorang menang. Bagaimanapun tetap parti tu juga yang menang keesokan harinya dengan cara yang lain. So what is the point of me exercising my rights when you can change my choice as a Malaysian citizen and you don't even respect my choice during GE14. Diorang ni walaupun dah ada akta lompat parti, I am pretty sure they will find a loophole dalam kita punya undang-undang untuk menukarkan balik kuasa tu ke tangan mereka semula. I am very sure. Tapi sebenarnya I saw one tweet by Pak Neil tau. Pak Neil cakap they will find another way to make themselves in power juga at the end of the day. Aku setuju apa yang Pak Neil cakap.
Tetapi pada masa yang sama juga, aku nampak hasil daripada kita memberontak melalui pilihan raya umum ke-14 yang kita Betul. buat tu, sehingga masing-masing politicians ni semua bertebaran macam cacing kepanasan. Pembangkang dekat Malaysia ni timid je sebenarnya. If they lose another GE, it's another loss for another GE because they have never won anyways. So what's gonna change? Cuma orang yang telah memerintah selama 6 dekad ni mestilah diorang panas punggung. Tetapi yang menyebabkan panas punggung tu siapa? Undi kita lah. Masa GE14, ramai politicians menang dengan majority 100. Even though aku rasa macam aku tak patut vote because these people do not respect my vote. Kalau ada 100 orang fikir macam aku, entah siapa-siapa yang akan menang Betul. selepas ni. Ya, memang initially I do not want to vote. However, kebanyakan orang mungkin ada perasaan macam seorang Hizman Huzi. Betul. Macam, what's the point? You are not alone dah. Ramai. Yeah, what is the point if I vote if these dinosaurs is going to change the result that what I voted the other day during GE. Sudahnya nanti kau akan gunakan undang-undang yang kau jumpa loophole, lepas tu tukar balik kuasa ikut sedak tekak engkau. Kita fikir balik, engkau ni marah kepada apa? Aku sebenarnya bukan marah kepada aku punya hak untuk mengundi, tetapi aku sebenarnya marah kepada politicians ni semua yang suka hati tekak engkau je tukar keputusan yang kita dah buat 5 tahun lepas. Tetapi kita tetap kena exercise our rights to prove our point. The reason being, masa GE14 tu berlaku pertukaran kerajaan yang setelah berapa puluh tahun, 60 tahun kan, kita telah memberi sebenarnya tamparan yang hebat tau. Dan disebabkan kita punya undi waktu GE14 tu yang berlakunya daripada Barisan Nasional menjadi Serpihan Pejuang, Pakatan Harapan tiba-tiba ada tambah lagi Perikatan Nasional dan sebagainya. Itu sebenarnya impact yang kita beri pada GE14 yang menyebabkan politician sekarang ni bersepah macam mana kita tengok sekarang ni. Sebab itulah kita tengok PRU 15 kita sekarang ni, satu parlimen, contohnya parlimen aku, parlimen Bangi, boleh nampak sampai 8 orang bertanding dan berebut untuk satu kerusi. Ini semua kerana punca setiap daripada kita punya undi. Walaupun kita rasa they are not accountable to their bad deeds and their bad actions, but we made it happen. Di beberapa negara, walaupun diorang punya warga negara dah boleh mengundi seawal umur 18, statistik menunjukkan tak ramai pun keluar mengundi. Yang muda ni. So sometimes some people maybe benda tu nampak rancak di social media. Tapi in the ideal world, real world, tak rancak pun sebenarnya. Dengar sini yang dekat Twitter apa benda semua tu. Aku tahu dekat Twitter ni ramai young adults kan, 25 and below apa semua tu. Ramai yang pompang dekat situ. Make sure yang kau pompang, sebab aku pernah bergaduh tau dengan kawan-kawan aku pasal politik, siapa nak undi waktu ni. Bergaduh dalam grup. Lepas tu sudahnya dekat hujung cerita tu, yang bergaduh dengan aku tak pergi mengundi pun. Yang kau But you, itu yang aku cakap tadi. Apa yang kau buat untuk kau ubah masyarakat di sekeliling kau maupun untuk diri kau? Nothing. Kau sama je dengan pakcik yang berborak kosong dekat warung kopi tadi. At least pakcik tu minum kopi. So I'm so sorry, tapi episod ni kenapa aku rasa macam triggered Kita rasa macam it's a very helpless kan? Helpless. Tu words dia, helpless. Sebenarnya sebab in every 5 years barulah engkau jadi penting untuk orang-orang ni. Lepas tu aku dah bagi engkau pada 19 hari bulan ni, lepas tu kau dah settle, dah tak ada apa-apa dah. This is bukanlah what tanda needs to change. What's worse is that they disrespect our choice. Reality dia kan, banyak rakyat, tak kisahlah daripada mana-mana kelompok umur, ada political fatigue. Kita penat bodoh. Kita rasa macam kau buat benda, kau rasa nak jadi baik, lepas tu jadi benda sama juga. Kau rasa macam penat lah. Kenapa kau nak buat benda sia-sia? Macam Einstein cakap kan, kalau kau buat benda sama, kau mengharapkan benda tu jadi benda lain, itu kebodohan namanya. Jadi persoalannya di sini, adakah mengundi itu satu perkara yang bodoh? Tidak. Ni tanggungjawab kita lah. Dalam sistem demokrasi, memang kita perlukan rakyat untuk memilih. Tetapi permasalahan besar dia bila orang yang kita pilih
punya kapasiti untuk tiba-tiba aku janji macam tu hari tu kan, tapi tak apalah, aku abaikan janji ni sebab aku nak buat benda lain pula. Macam buat kerja bodoh kan. Dia macam cakap tak sepuh bikin lah. So ada satu quote daripada Plato, yang bukan Plato yang game phone tu, yang pukul kau lagi. Plato yang philosopher tu. Kau nak pukul siapa sebenarnya? Orang yang Aku cari siapa lah. Because aku dengan Hanan ni memang dah boleh foresee tau apa yang orang netizen cakap. Netizen akan cakap. Kita dah memang foresee dah. Kita dah buat kerja di lama dah. Dah tahu sekali dah. macam selalu betul Kan, selalunya betul. Aku macam curious, macam sebab korang dua selalu macam disclaimer. Aku cakap nanti kau jangan tulis kat komen. Macam sebab memang dia orang akan tulis. Memang dia orang akan tulis. Kita dah foresee dah. Sebelum kita macam terbaca benda tu kat komen, baik kita aku- sakit hati. Baik aku cakap dulu. okay. Kau jangan quote aku benda-benda yang tak betul Jangan kau. Okay, so ada satu falsafah daripada Plato ni. Ada quote daripada Plato. Salah satu penalti disebabkan kita enggan melibatkan diri dalam politik adalah kita akan berakhir dengan dipimpin oleh orang yang kurang daripada kita ataupun lebih teruk daripada kita. So itu maksudnya dekat sini. So inferior. So do you want to see an idiot? Memanglah kita dah ada idiots in our sekarang pun. Tetapi do you want to see more idiots? Tak cukup lagi ke dengan apa yang kita ada? Nanti bertambah-tambah lah. Betul. Aku macam kau tahu, aku selalu buat question dekat my IG story kan, just to gather some opinion. Yelah, my IG story views kan 20k macam tu kan. Not so much as you, but at least ada number lah kan. So bila aku buat IG story, aku tanya Kalau diorang, dibandingkan dengan aku, menangis. Itu sebab engkau pilih tu tak aktif kat media tahu tak sosial. apa guys? Aduh. So majority jawapan yang aku dapat, diorang cakap tak tahu nak undi siapa. Yang dua, tak faham parti apa yang ada sebab semua pening. Waktu kali pertama aku mengundi adalah umur aku 21 tahun. Okay. So Vote siapa tu? 21. Undi anda adalah rahsia lah. Bak kata SPR. Obviously bila kita nak mengundi, first kita akan tanya apa wakil rakyat ni boleh buat kat aku. So sebaik saja penakman calon tadi, aku terus tengok siapa yang bertanding dekat parlimen aku. Benda pertama aku buat adalah aku Google siapa dia. Tak kira lah video-video manifesto ke. Sometimes politician, bagi akulah, some politician, bila jawapan-jawapan ni diorang menggunakan jargon-jargon ataupun semua ni, kau rasa budak-budak kat IG aku tu faham ke apa benda ni? Itu satu hal. It's not just about the jargon, the energy. The energy. Bila kau borak dalam setiap kali wacana ni apa semua kan. Okay, tak. Oh my god, yes. Guys, to give you some context, pada musim menjelang pilihan raya ni, Haze beberapa kali juga dijemput menjadi moderator kan, dan juga komentator kan. So aku lately ni, sekarang ni aku dah masuk. Kalau dulu aku masuk entertainment, lepas tu aku masuk lifestyle. Sekarang ni aku dah masuk keagamaan pun dah juga. So sekarang ni aku masuk ke dalam bidang dunia politik juga. Dah Political pandit dah. Taklah pandit. Aku pan je. So diorang panggil aku untuk check out the social media, apa yang sedang berlaku apa semua untuk political lah. Tapi kan aku pun sendiri sebagai seorang host apa semua, bila aku masuk dalam sebuah talk show bercakap tentang politik, automatically aku punya minda pun akan jadi macam, kalau politik kena serius, kalau politik kena jadi less entertaining. So bila nak merujuk balik kepada apa you cakap tadi, asal dah lah diorang ni guna jargon. Lepas tu sangat tak friendly kepada pendengar yang layman. Sebab bagi aku tak setuju dengan pendapat yang kata kalau kau faham politik atau kau berminat politik, kau adalah orang pandai. Not necessarily. Politicians ramai je bodoh. Tahu tak? So podcast ni, even korang tak minat politik ke, let's try to talk politik pada korang. So kita nak touch pasal sebenarnya apa parti politik yang bertanding ni. Saudara Zamir di sana boleh memberikan penjelasan tentang pembahagian parti-parti politik yang terdapat di Malaysia. Yelah, the reason why adalah sebab you pernah berlakon dalam sebuah filem politik. Oh my god, you dah you dah jadi pandit tiba. You dah jadi orang bijak pandai dalam hal politik. Zamir is a kind of person yang dia memang minat politik, dia memang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ambil feeling pilihan raya. Okay. Tengoklah, itulah maksud kita orang tadi. Asalkan cakap bahasa politik je mesti ada energy tu kan. Mesti bosan Kenapa bosan? Okay. So bila cakap pasal politik kena bosan. So nak dia punya feel vibe dia chill lah. So
Dia terus macam lost nak bawa energy apa. Usually I'm so used to the boring old politics, tiba-tiba aku nak kena bawa tenaga orang muda. Macam mana dia dah lost. Perikatan ataupun coalition ni memang berubah-ubah semenjak dari zaman mula-mula kita berpilihan raya 1955. Okay, kalau dulu masa first kan, kalau kita ingat dalam buku sejarah lah kan, ada parti perikatan kapal layar kan. If you remember in the history book, daripada zaman tu sampai sekarang Barisan Nasional, and Barisan Nasional itself, the component party dah berubah-ubah. Even at one point of a time, PAS was part of the early part of Barisan Nasional. Betul. Dia pernah jadi BN. Menjelang kali pertama aku nak mengundi dulu, back then it was referred as BNBA. BA tu apa? Barisan Alternatif. Oh, dia Bukit Antarabangsa. So jadi Pakatan Rakyat. PR pula Lepas tu jadi Pakatan Harapan. So dia memang benda ni memang berubah sebab dia geng-geng yang macam okay, sekarang ni aku geng dengan kau. Kita panggil kita ni Nel Zul Hayes kan. Lepas tu tiba-tiba kita dua je kan. Kita panggil Zul Hayes pula. Lepas tu tiba aku geng dengan Nel je, Zul Nel. Berubah-ubah. Tapi sebenarnya main 3 orang ni juga sama-sama pun. Padahal orang sama tau. Masa budak-budak zaman akan datang buku sejarah dia orang. Kesian. Barisan Alternatif. Describe PR. Describe PR. Kesian. Tapi bila kau alih-alih pusing-pusing balik, muka orang tua sama tu juga yang bertanding. Itu je. Dalam pilihan raya PRU 15 ni ada, tak silap aku, ada 4 kira coalition lah, perikatan yang besar. Barisan Nasional. So second perikatan ialah Perikatan Nasional. Yang ada satu lagi yang baru ni lah, coalition baru yang tiba-tiba muncul lah sebenarnya pilihan raya kali ni kan. Gerakan Tanah Air, GTA. Aku dengar bila GTA ni, kalau budak-budak gamers macam Grand Theft Auto, San Andreas. Aku memang suka jalan-jalan GTA tu, jalan-jalan aku pukul nenek di tepi jalan. Aku memang suka. Itu je game yang aku boleh jadi violent. Lepas tu aku tunggu kan macam diorang bila nak buat t-shirt macam GTA tapi yang macam apa, masalah orang dalam tu tahu tak pasal memang nak tidak lah. Tak boleh lah sebab GTA the game is apa banyak violence kan. Tak lagi orang dalam tu, the latest game yang diorang tahu Snake kat Nokia tu je. Berusia kan. Lepas tu segala diva mulut puaka. Trivia kan. So UMNO berpecah. Jadi pecahan lah, splinter kan. Splinter dia jadi bersatu. Bersatu ni splinter lagi. Jadi pejuang. Kalau dulu senang nak tengok kan. Okay. BN yang satu lagi. BN yang satu lagi. Ya, betul. Yang satu lagi ni nama dia apa? Satu lagi tu keadilan. Keadilan lah, PKR. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Tak, we were from the generation of PKR. That's why we keep on referring. Sebab dalam kepala kau mesti macam yang orang reformasi tu kan. Parti komponen besar dia macam kita tahu ada DAP, Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah Negara. Okay, again, trivia. Parti Amanah Negara ialah splinter group, serpihan daripada Parti Islam se-Malaysia. Hebat kan? Nampaklah kita punya kesatuan Melayu dekat situ kan? Nampaklah berpecah-pecah. And you want to know something or not? Dekat parlimen yang kita tengok dekat TV-TV tu apa semua, diorang duk menjerit maki sama sendiri, calling each other names tu apa semua. Sudahnya kawan-kawan aku yang duduk political desk, nampak diorang minum kopi elok je dekat kafe tu. Betul. Yang orang Malaysia ni pula macam kalau nampak diorang satu gambar berbaik-baik apa semua, adalah tu komen aku baca, alah senyum dalam hati bergelodak. Engkau tak tahu. Just because it does not fit your reality does not mean that it's not the actual reality. Diorang sebenarnya memang tengah okay je sama juga. Exactly. Macam dulu aku pernah jadi jurnalis newspaper dan aku pernah duduk dekat general desk buat political. Habis tu diorang boleh makan kuih dari piring yang sama. Aku baca berita macam live update berita-berita tempatan ni. Calon parti A dan B dilihat bergelak ketawa sesama mereka. Macam okay, ini news So this is what I want to educate to people and tolong faham situasi yang mana diorang ni nampak je bergaduh depan kamera tapi sebenarnya dekat belakang diorang minum dekat warung kopi yang sama. Diorang makan kuih dari piring yang sama. Dunia ini penuh kepalsuan. Yang kita tengok fanatik dekat FB lah, yang anggota parti inilah itulah. Itu sebenarnya golongan kecil je. Yang besar sebenarnya is the silent majority. Betul. Orang-orang yang macam duk tepi kat ujung kan tengok perangai dua ekor ni kan. Tapi macam bila sampai dekat tempat pengundi tu nak pangkah mana satu ni. Dia ni bagi cuci toilet aku. Dia ni mop lantai. Siapa lagi? Dia hari tu bagi beras. Ada muka dia lah. Tapi ini semua macam kau letak muka kau sendiri dekat
beras, dekat tisu. Dia nak bagi orang familiar muka dia. Tengok muka aku hari ni, tengok muka aku hari. Kau pergi dapur, kau cedok beras. Muka ni. Ambil gula muka dia. Itu dalam psikologi namanya conditioning. It's a conditioning lah kan. Sebab at the end of the day, bila you go to the ballot, pagi tadi minum kopi. Macam yang lain ni tak Datuk kenal lah. ni. Yang ni je aku tahu. Ni lah. Sebab it's a question of familiarity. Awak pula jenis tak buat research, tak study pasal siapa calon kat tempat kau. Dalam marketing, sebab tu kalau kau nampak macam kenapa certain brand sanggup ambil billboard besar-besar, letak dan spend so much money dekat TV, dekat radio, benda semua tu. Sebab semakin lama kita dengar dan semakin banyak kali kita dengar, semakin kita tertarik untuk bila kita pergi ke pasar raya untuk mengambil produk tersebut rather than dia punya competitive products. Sebab tu sampai sekarang kita guna lampin bayi, kita tak panggil lampin bayi, kita panggil Pampers. Branding. Kalau kita makan ramen, kita panggil ramen. Walaupun ada Indomie segala, kita tetap panggil Maggi. Shin Ramen. Ubat gigi, kau tetap pakai Colgate. Fresh and white. Tetap. Aku resist daripada being conditioned. Ya, okay. Suka hati lah Zul.